Assalamualaikum, hai, kembali ke Mingguan Amans bersama saya Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui kemas kini dunia teknologi sepanjang minggu ini, jangan lupa tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti terbaru daripada Xiaomi, iaitu Xiaomi Mi 10 Ultra dan Redmi K30 Ultra. Untuk model Mi 10 Ultra dilihat menggunakan chip Snapdragon 865, memori 16GB RAM dan kamera utama 48, 20, 48 dan 12 megapiksel bersama-sama kemampuan zoom sehingga 120 kali. Sementara Redmi K30 Ultra pula menawarkan chip MediaTek Dimensity 1000 Plus, memori 8GB RAM dan kamera utama 64, 13 dan 5 megapiksel bersama satu lensa ke dalam. Menurut Xiaomi, kedua-dua peranti ini tidak akan ditawarkan untuk pasaran luar China. Seterusnya, OnePlus minggu ini mengumumkan OnePlus Nord bakal dilancarkan untuk pasaran tempatan pada 18 Ogos kelak. Buat masa ini, harga jualan peranti masih belum diketahui lagi. Realme juga minggu ini mengumumkan penawaran versi 3GB RAM untuk Realme C11. Bagi yang berminat, peranti ini ditawarkan pada harga RM479 sebuah. Tidak ketinggalan, Apple akan memperkenalkan iPhone 12 sekitar bulan Oktober kelak. Manakala untuk Apple Watch dan iPad baru pula akan diperkenalkan pada September ini. Jenama Apple juga dilaporkan bakal hadir dengan perkhidmatan yang dinamakan Apple One. Melaluinya, ia akan menghimpunkan perkhidmatan langganan seperti Apple Music, Apple Arcade, iCloud, Apple TV Plus dan sebagainya di bawah satu pakej. Pengenalan berkas langganan dijadualkan sekitar Oktober kelak. Selain itu, Motorola minggu ini mengacah produk baru menerusi poster rasmi yang dikeluarkan. Ia dilihat akan diperkenalkan pada 9 September kelak. Samsung pula minggu ini mengesahkan akan menawarkan Samsung Galaxy Tab S7 dan S7 Plus secara rasmi pada 28 Ogos 2020. Walau bagaimanapun, harga jualan peranti masih tidak diumumkan lagi. Pada minggu ini, Microsoft juga bakal hadir dengan peranti terbaru yang dikenali sebagai Microsoft Surface Duo pada 10 September. Untuk spesifikasi peranti, ia akan menyertakan CPU Qualcomm Snapdragon 855, kamera 11 megapiksel dan menampilkan sistem operasi Android. Namun peranti ini tidak akan memasuki pasaran tempatan dalam masa terdekat. Bercakap mengenai tablet, Huawei MatePad Pro 5G kini boleh mula didapati di pasaran Malaysia. Tablet ini hadir dengan sejumlah penawaran premium dan turut menyertakan sokongan seluler dengan kebolehan rangkaian 5G. Ia dilengkapi skrin 10.8 inci, dikuasakan chip Kirin 990, memori 8GB RAM dan storan 256GB. Melengkapkan peranti adalah kamera belakang 13 megapiksel, kamera hadapan 8 megapiksel. Peranti turut hadir dengan sokongan audio yang dioptimasikan Harman Kardon. Untuk spesifikasi lain, tablet ini membawakan sokongan untuk rangkaian 5G selain menawarkan beberapa ciri-ciri menarik seperti kemudahan integrasi bersama telefon pintar, input berasaskan M-Pencil dan sokongan panggilan video Huawei MeTime. Bagi anda yang berminat, tablet Huawei MatePad Pro 5G ditawarkan pada harga RM3,299, manakala Huawei MatePad Pro biasa boleh didapati pada harga RM2,399. Selain itu, Huawei kini turut menawarkan program baik pulih peranti pada harga serendah RM69. Kesemua komponen yang diganti ini akan menerima jaminan sehingga 90 hari. Bagi yang berminat, tawaran ini sah sehingga 1 Oktober 2020. Dalam arena fon telinga Nearwire, Edifier TWS NB2 telah mula dipasarkan pada harga RM329. Ia menyokong pembatalan hingar serta dilengkapi ambient mode bagi membolehkan pemakai mendengar audio luar apabila diperlukan. Garmin minggu ini melancarkan beberapa jam tangan bersih solar untuk pasaran Malaysia. Antaranya adalah Garmin Instinct Solar, Garmin Instinct Solar Tactical, Phoenix 6X Solar, Phoenix 6S Pro Solar dan Phoenix 6 Pro Solar. Kesemua jam tangan menggunakan rekaan skrin bulat selain mempunyai ketahanan bateri sehingga 2 kali ganda. Bagi yang berminat, harga jualan untuk versi Instinct adalah RM1,999, Tactical dan Camo adalah RM2,199, Phoenix 6S Pro dan 6 Pro pula adalah RM4,199. Selain itu, Nikon minggu ini memperkenalkan perisian yang mengubah kamera digital mereka menjadi kamera web yang dinamakan Webcam Utility Beta. Perisian ini hanya menyokong sistem operasi Windows 10 64-bit sahaja. Untuk model kamera yang menyokongnya adalah Z7, Z6, Z5, Z50, D850, D780, D500, D7500 dan D5600. Beralih ke arena komputer riba, Asus Malaysia minggu ini mengumumkan Asus ZenBook 13 dan 14 yang dikemas kini di pasaran tempatan. Kedua-dua model ini dikuasakan chip Intel i5 dan i7 generasi ke-10 selain hadir dengan ciri Asus numpad digital yang menggunakan pad sesentuh. Di Malaysia, komputer riba ini ditawarkan pada harga bermula RM3,999. Seterusnya, Vivo kini telah mendaftar tanda dagang untuk tablet dan komputer riba mereka.
Tanda dagang yang didaftarkan adalah termasuk VivoBook, iQBook, Nextbook, iQpad dan juga Nextpad. Mengenai kerusi gaming pula, CEO Razer Tan Ming Liang mengatakan kerusi gaming kebanyakannya tidak baik untuk tulang belakang pengguna. Beliau juga mengatakan Razer kini sedang menyelidik pembinaan kerusi ergonomik dengan saintis untuk sokongan yang lebih baik. Toshiba pula minggu ini secara rasmi telah keluar dari perniagaan komputer riba. Sebelum ini, sebanyak 80.1% saham mereka telah dipegang oleh Sharp dan kini baki 19.9% pegangan untuk komputer Dynabook dijual sepenuhnya kepada Sharp. Beralih ke berita teknologi global, sekitar 95% pengguna iPhone di China akan berubah ke Android sekiranya aplikasi WeChat dibuang dari App Store di peringkat global. Hal ini kerana WeChat bukan sekadar aplikasi permesejan, malah ia turut digunakan sebagai dompet digital untuk pembelian atas talian. HMD Global pula dilihat telah mengumpul pembiayaan sekitar 966 juta ringgit Malaysia bagi tujuan untuk penghasilan peranti 5G. Antara yang melabur ialah Google, Qualcomm, Nokia Technologies dan syarikat keempat dari Finland yang tidak diumumkan. SlideShare pula pada minggu ini telah diambil alih oleh Scrip. Perkhidmatan ini sebelumnya diuruskan oleh LinkedIn pada tahun 2012. Buat masa ini, SlideShare akan terus beroperasi secara berasingan di bawah jenama Scrip. Selain Scrip, Sony juga dilaporkan dalam perbincangan untuk mengambil alih Crunchyroll pada nilai mencapai 1.5 bilion US dollar. Crunchyroll merupakan salah satu perkhidmatan penstriman anime popular yang mempunyai sekitar 3 juta pelanggan pada Julai lepas. Google kini dilihat sedang mengimplementasikan fungsi mengesan gempa bumi sekaligus memberi amaran pada peranti Android. Sistem ini menggunakan lebih 700 seismometer untuk menerima isyarat. Menurut Google, ia akan memberi masa untuk pengguna menerima amaran sebelum gempa bumi bermula. Dalam arena aplikasi dan perisian, Facebook kini telah menamatkan penawaran aplikasi Facebook Lite untuk iPhone. Aplikasi berkenaan tidak lagi boleh dimuat turun daripada kedai aplikasi App Store oleh pengguna tempatan. Facebook juga minggu ini berhadapan dengan dakwaan mengumpul data biometri pengguna Instagram tanpa kebenaran. Namun menurut kenyataan rasmi dari Facebook, dakwaan tersebut adalah tidak berasas yang mana sekiranya sistem pengecaman wajah digunakan, pengguna akan diberitahu terlebih dahulu. YouTube minggu ini mengumumkan sebuah program baru yang dinamakan SuperStream. Melaluinya, pengguna boleh merasai pengalaman seumpama televisyen. Program ini akan dianjurkan sehingga 16 September yang mana telah disertai oleh Astro, Media Prima, Muse dan juga Web TV Asia. Bukan itu sahaja, YouTube minggu ini turut berkongsi mengenai peningkatan untuk kadar tontonan pada Jun 2020. Ia menyaksikan masa tontonan mencapai 35% berbanding tahun lepas selain penghasilan kandungan kreatif turut meningkat. Telegram pula minggu ini mula menguji kemampuan membuat panggilan video. Ia hadir dalam versi beta terkini iaitu V7.0. Ia membawakan sokongan sekuriti melalui emoji serta menyokong mood gambar dalam gambar. Seterusnya, aplikasi permainan Fortnite kini telah dibuang dari App Store dan juga Google Play Store. Hal ini kerana aplikasi ini telah melanggar terma dan syarat di mana pembelian dalam permainan hanya boleh dibuat menerusi sistem Apple dan Google sahaja. Walau bagaimanapun, permua masih boleh dimainkan pada peranti sekiranya ia telah dimuat turun sebelum ini. Rentetan itu, Epic Games yang membangunkan Fortnite telah mengemukakan tuntutan anti-monopoli ke atas Apple dan Google. Dalam tuntutan tersebut, syarikat ini meminta injaksi sementara untuk membolehkan persaingan yang adil berlaku di dalam kedua-dua kedai atas talian ini. Pada minggu ini, Twitter telah mengaktifkan ciri mengehadkan pengguna untuk membalas siapan yang dihantar. Ia boleh diakses di semua Twitter versi Android, iOS dan juga laman web. Mengenai berita teknologi tempatan, PDRM mengumumkan kesalahan menggunakan telefon bimbit semasa memandu perlu diselesaikan di mahkamah. Usaha ini telah dikuatkuasakan pada 6 Julai 2020 yang lalu yang mana sekiranya disabit kesalahan, pemandu akan dikenakan denda RM1,000 atau penjara 3 bulan. Maybank pula minggu ini telah mengemaskini aplikasi Maybank untuk Android dan iOS. Melaluinya, ia kini menawarkan integrasi Duit Now QR yang akan memudahkan pembayaran menggunakan imbasan kod QR daripada pelbagai bank. Aplikasi Selangkah kini hadir dengan pengenalan kad fizikal selangkah dan kod QR tersendiri untuk kegunaan warga kelainan upaya secara percuma. Dengan ini, pemilik premis boleh mengimbas kod QR pada kad milik warga OKU. Akhir sekali, Celcom hadir dengan promosi khas untuk pengguna Xpats baharu. Ia kini menawarkan akses tanpa had untuk aplikasi Snapchat selama 3 bulan secara percuma. Bagi anda yang menggunakan Xpats boleh menebus ganjaran ini melalui Celcom Live hari ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisaki untuk Amanz. Yosh!